Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini di dalam kuliah zuhur, yang mana insya-Allah pada tengah hari ini perkongsian kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab Pedoman Sembahyang Berjamaah karangan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah Pasir Mas Kelantan. Baik, kita sambung lagi insya-Allah. Jangan nama bukan keduanya berhimpun, keduanya satu tempat maksudnya dah masuk syarat kedua lah kan. Okey, betul okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kedua daripada 12 syarat sah makmum mengikut imam, apa dia? Iaitu berhimpun kedua imam dan makmum satu tempat. Jadi kita ulang sekali lalu, syarat yang pertama daripada 12 syarat sah makmum ikut imam itu, mestilah makmum itu dia niat mengikut imam, ataupun dia niat berjamaah, ataupun dia niat menjadi makmum. Tiga tu boleh. Kemudian yang kedua pula, berhimpun keduanya imam dan makmum satu tempat, yakni pada satu tempat. Sama ada tempat itu disediakan untuk sembahyang ataupun tempat itu tidak disediakan untuk sembahyang. Contoh, disediakan tempat sembahyang seperti masjid. Kalau tempat yang bukan disediakan untuk sembahyang seperti rumah binaan, binaan rumah, padang pasir dan sebagainya lah, tempat yang luas, tapi bukan tempat disediakan untuk sembahyang. Tapi ala kulli hal mesti berhimpun antara imam dan
makmum pada satu tempat. Tu dia. Baik. Kemudian dia kata lagi, dan bagi berhimpun keduanya imam dan makmum itu ada 4 kelakuan. Jadi di antara imam dan makmum tadi, dia berhimpun kedua-dua tadi itu ada 4 kelakuan pula. Dia pecah pula. Ada 4 kelakuan. Bukan 4 perbuatan, maksudnya 4 kelakuan ni di antara imam dan makmum berhimpun di masjid, ataupun imam di dalam masjid, ataupun imam di luar masjid, ataupun imam dan makmum berhimpun selain daripada masjid. Atau dia akan dibahas insya-Allah. Baik, kemudian dia kata, mana 4 kelakuan? Pertama daripada 4 kelakuan, imam dan makmum di dalam masjid, yakni di dalam sebuah masjid. Jadi bila sebut kata di dalam masjid, tempat itu disediakan untuk sembahyang. Tempat itu disediakan untuk sembahyang. Sebab pada asal hukum masjid itu ialah untuk kita sembahyang, untuk kita bersembahyang. Jadi hukum dia tak sama dengan 3 kelakuan yang akan datang, tak sama. Apabila hukum dalam masjid ni, hukum dia luas. Hukum dia luas. Tengok. Baik. Kemudian dia kata lagi, pertamanya imam dan makmum di dalam masjid. Bila sebut kata dalam masjid, maka sah mengikut dengan ketahui makmum akan pindah imam kepada rukun-rukun dengan melihat atau mendengar suara imam atau muballigh. Dan jika jauh antara keduanya lebih daripada 300 hasta sekalipun. Sekali baca tu faham. Senyum tanda tak faham. Sekarang ni dia tak macam dulu. Kalau dulu kau tak faham, itu kan ni faham. Boleh jadi faham, boleh jadi tak faham. Okey, baik. Dia kata apa? Maka sah boleh mengikut dengan ketahui ini, dengan syarat, kita tambah sikit. Dengan syarat ketahui ini, mengetahui makmum akan pindah imam kepada rukun-rukun. Yang ni maksudnya apa? Kalau kita di antara imam dengan makmum, walaupun jauh sekalipun, asal kata kita tahu pindah imam tu daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Contoh, akan datang dia cerita, dengan depan tu ada. Dengan melihat atau mendengar suara imam atau muballigh. Contoh, imam kat sini. Lepas tu makmum tu duduk belakang sekali. Tapi dalam masjid lah, tak kira lah. Lebih 300 hasta pun tak apa. Maka bila dia duduk belakang sekali, dia tahu tak imam tu pindah rukun. Sama ada dia boleh dengar ke ataupun dia melihat. Kalau tanpa mendengar, dia tak dengar, lihat pun tak, maka dia tidak tahu imam tu pindah rukun daripada satu rukun kepada rukun yang lain, maka itu tidak sah. Tidak sah. Tu baik. Tengok. Saya lupa nak beritahu sini. Sini surau Dia semayang tutup habis ni. Buka sikit tak apa. Saya pun lupa nak beritahu. Jangan tutup habis. Cepat sikit tak apa dah. Nanti depan tu ada nanti.
Dia ada cerita masalah tabir. Sebab baru ni saya tak rasa kita jadi imam kan. Macam tutup. Tu tak tanya ni. Nak be clear kan dulu saya ikhlas semayang kan. Kalau buka sikit tak apa. Ha? Sebab akan datang dia akan cerita sekira-kira boleh nampak. Dia walaupun kata tirai ni boleh nampak dalam. Tapi nak ada laluan. Dia ada laluan. Nanti depan tu nanti dia bahas. Kalau masjid tak apa. Masjid tutup pun tak apa. Walaupun kata tutup tak apa. Sebab dia hukum masjid lain. Tengok. Tengok dia kata. Jadi syarat tadi kena ingat. Makmum tadi dia kena tahu kata. Makmum tu pindah rukun daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Sama ada dengan melihat ataupun mendengar suara imam. Ataupun mubalik. Ataupun mendengar suara mubalik. Suara mubalik ni apa? Suara yang menyampaikan daripada imam. Dia membalik tak mesti Bilal. Syarat dia tak mesti Bilal. Kadang-kadang kalau kita ni imam, ni makmum, kadang-kadang antara kita ni seorang tu dilantik jadi membalik. Maksudnya dia akan sampaikan apa yang berimam. Contoh imam Allah Akbar, dia pun sebut Allah Akbar. Atau panggil membalik. Membalik ni orang yang menyampaikan daripada perkataan imam. Iaitu daripada takbir intiqalat. Takbir intiqal takbir daripada pindah rukun. Itu intiqal. Takbir pindah rukun. Tu baik. Tu kena tahu Jadi membalik ni biasa kalau membalik ni kalau tempat kita tak ada speak, tak ada mic tu. Kalau tengok tempat padang luas kan, kita sembahyang ramai-ramai tu. Dia ada membalik situ. Membalik ni dia tak syarat kata seorang tidak. Kadang okey. Kalau ramai sangat tu, okey, ni membalik sini. Ni membalik sini. Lantik seorang lah. Kadang dia tak lantik pun. Tapi ada seorang tu dia tahulah. Dia sebagai membalik. Tapi orang yang belakang ni kena ikut membalik tu. Dia tak boleh. Kalau kata membalik tu, kata Allah bawa dia rokok. Seolah-olah membalik tu sebagai panduannya untuk mengikut imam. Sebagai panduan. Seolah-olah. Bukan di imam. Baik, habis. Tu membalik. Dan jika jauh antara keduanya, imam dan makmum tadi, lebih daripada 300 hasta sekalipun, dikatakan sah juga makmum tu mengikut imam. 300 hasta berapa? Satu hasta bersamaan dengan 0.45, lebih kurang lah. Kalau saya salah. Maka 300 hasta bersamaan dengan 135 meter. 35 meter. Kalau padang luar tu, padang rumah, padang tempat saya lah, tempat Ngeriuk tu, tu 100 lebih lah, lebih kurang tu, panjang tu kan, 135 meter, panjang tu, panjang, tu 300 hasta. Kalau masjid tu besar lebih 300 hasta, tak apa, ikutan tu sah. Katakan contoh gini, di masjid negeri. Masjid negeri orang semayang. Tiba-tiba ada orang tu, hamba Allah tu, dia semayang, dia tak semayang, rapatkan sah, dia semayang belakang. Contoh sinilah. Tiba-tiba dia tu semayang saja belakang tu. Jauh. Semayangnya dikatakan sah. Tetapi, ada tetapi pula. Meluputkan fadilat jemaah. Sebab apa? Sebab dia membutuhkan sah. Ikutan tu sah. Ikut tu sah. Tak dapat pahala jemaah. Pahala tu. Jemaah tu dapat. Pahala tu dapat. Tapi yang kita bandingkan, sama. Macam tu, tak semayang jemaah. Dah. Kita sah ikut. Tu, Itu dia sebut tu. Akan datang disebut nanti dalam kitab ni. Tapi kalau dalam masjid, tak apa. Contoh kat masjid negeri, insyaAllah, ada orang semayang kat bawah. Padahal kat luar, kat bawah, atas kosong banyak lagi. Saja semayang kat bawah. Jadi semayang seorang-seorang. Ada imam tanya kat saya, sah tak? Sah. Kenapa sah? Sebab dia hukum di dalam masjid. Bila sebut hukum masjid, walaupun lebih 300 hasta.
Lepas tu kita kata masjid apa? Masjid dia Mekah lah. Besar, besar. Walaupun lebih 135 tak apa. Lebih 130 meter pun. Asal kata dalam masjid. Ikutan dia sah. Tu baik. Tengok. Dan selangi beberapa bina. Bina ni apa? Binaan. Bina tu maksudnya binaan tu. Ada nun. Ada situ nun tak? Kitab Rumi ada binaan ke bina saja? Bina. Bina. Apostrophe itu bina. Maksudnya binaan lah. Tambah sikit. Dan diselangi beberapa binaan. Yang ni tulis. Yang ni benda yang dibina di dalam masjid. Sekalipun sah juga. Contoh ni masjid. Kita kata ni masjid kan. Ada binaan dalam tu. Ada dinding ke. Contoh ada apa lagi? Kata ada tangga naik ke atas. Sekalipun ada diselangi dengan binaan. Walaupun dalam masjid dikatakan sah. Kalau macam ni tak sah. Kalau ni surau tak sah kalau dinding kalau tertutup kan. Tapi tak pada tabik kan. Ni penting tengok. Tu. Seperti dinding yang ada pintunya. Seperti dinding. Tulis. Yang ni antara imam dan makmum. Seperti dinding. Yang ni antara imam dan makmum. Yang ada pintunya. Ada pintu. Contoh dinding kan. Lepas ada pintu kan. Tu. Sekalipun sah. Atau sutuh yang ada tangganya. Yang dapat lalu kepada imam pada adat. Atau sutuh. Ni kena tanya sutuh. Tahu orang Kelantan sutuh? Siap orang Kelantan tak tahu. Sebab lama sangat duduk KL sekali dengan saya. Bali tak ingat Sutuh tak tahu? Dia siapa tahu sutuh? Posh. Bahasa upgrade. Dia panggil bumbung. Orang Kelantan dia panggil dia. Duk mana tu? Duk sutuh ni. Sutuh tu bahasa Arab. Sathun. Ni kan kitab pengarangnya orang Kelantan. Asal Sathun tu bahasa Arab. Tapi jangan tanya orang Kelantan duduk KL. Dia dah tak ingat lah. Tak jadilah, tak jadi. Saya tak apa, saya duduk pondok Kelantan. Saya gaul orang Kelantan sana. Walaupun tak lama sangat pun, 4-5 tahun tak apa. Sutuh. Duduk mana tu? Duduk sutuh ni, duduk sutuh. Duduk bumbung. Sutuh ni dia panggil kalau bahasa upgrade tu, kalau kata Ustazah tadi tu, posh je lah. Dia ada tutup. Bumbung. Kan masjid-masjid kan ada mengatas tu kan. Tengok dia kata. Atau sutuh yang ada tangga. Kan kita naik tangga kan. Tapi naik tangga ni atas sutuh. Bumbung kan. Terbahasa cakap sutuh pula dah. Ada tangga naik kan. Masjid-masjid besar kan. Masjid Melawati kan. Atas kan bumbung. Kan tertutup tu. Tengok. Yang ada tangganya. Tengok. Tapi ada pula. Ada kait pula tu. Yang dapat lalu kepada imam pada adat. Kenapa dia sebut pada adat? Mana orang boleh sampai berjalan. Fahamnya apa? Kalau katakan tak ada tangga. Katakan tak ada tangga. Tiba-tiba dia dari bawah ni dia melompat pergi atas. Lepas tu dia sembahyang kat atas tu. Sah tak? Sah tak? Tangga tak ada. Tapi dia daripada bawah tu dia turun lompat. Tu mencari mencari adat. Bila mencari adat sah ke tak? Tak sah. Sebab tu dia kata apa? Pada adat. Dia kait pula. Yang ada tangganya. Nampak? Lepas tu dia kait tayang. Contoh apa? Seperti imam di bawah. Makmum di sutuh masjid. Kita kata makmum di masjid. Dekat pos tu. Tapi bumbung tu ada tangga yang mana tangga itu boleh makmum pergi kepada imam. Berjalan.
di atas tangga dengan secara adat. Biasa tu lah. Jadi kalau kita nak pergi kan, tangga macam biasa kan. Kita naik tangga kan. Lepas tu ada orang semayang atas kan. Macam sekarang ni. Jadi ikutan dia dengan kita sah tak? Kita imam, sah. Tapi katakan kalau mencari adat tak ada tangga. Tiba-tiba dia turun lompat ke atas, dia semayang ke atas. Ikut sah tak? Tidak sah. Ada satu kitab lagi dalam kitab Arab disebut, contoh ada satu telaga. Telaga buta, dia panggil telaga buta. Telaga buta ni tak ada air. Tu semua masa kampung tu. Telaga buta. Bila telaga buta tu, dia tak ada tangga. Tiba-tiba ada orang semayang kat bawah tu, tapi dia dengar. Dia dengar imam tu pindah rukun. Tapi tangga tak ada. Dia turun tujung, zuk, katakanlah orang hebat. Lepas tu semayang kat bawah tu. Bersuluk pun nak semayang tu. Tangga tak ada. Dia nak pergi naik atas, dia lompat. Contoh. Sah tak semayang dia? Sah tak? Semayang sah. Oh, tak. Ikutan dia sah tak dengan imam tu? Tak sah, sama macam tadi juga. Cuma dalam kitab Arab disebut telaga buta yang tak ada tangga. Tangga turun tu lah. Tapi kalau ada tangga turun tu, dia semayang kat bawah, sah tak? Tu sah. Kalau tak ada tangga, tak sah. Syarat dia mesti ada, boleh lalu. Sebab apa disebut tangga tu? Sebab tangga tu nak bagi laluan kita sampai pada imam. Walaupun kita tak lalu pada imam. Tapi laluan tu boleh pergi pada imam. Nampak lagi? Okey, baik. Ya? Dia salah istilah dia bersambung. Betul. Baik. Jadi boleh laluan dia sampai pada imam. Kalau kita tak ada tangga tu, saya boleh lalu, saya boleh sampai pada imam tapi saya lompat. Itu dia panggil mencari adat, bukan pada adat. Pada adat tak ada orang lompat gitu. Habis itu. Faham lagi? Haji ni faham? Faham Okey, alhamdulillah. Tak faham boleh tanya. Qala al-musannif rahimahullah. Dan jika dengan berpaling daripada kiblat atau membelakangnya sekalipun. Tapi syarat boleh tahu pindah imam tadi daripada rukun. Dikatakan sah juga. Apa maksud membelakangi kiblat? Ni tengok. Apa maksud kata? Dan jika dengan berpaling daripada kiblat. Bukan kita berpaling dari kiblat. Jangan faham itu, jangan faham tu. Saya kira kan kata, maksudnya, dia kalau kita nak, contoh dia ada tangga kan. Bila kita nak ada tangga, dia berpaling dari kiblat tak? Dia bermusing, betul tak? Jadi, walaupun kita dapat musing, walaupun kita semayang atas tu pun, tapi ada berpaling dari kiblat, betul tak? Dikatakan, sah juga semayang tu. Bukan kita berpaling dari kiblat, kita tak pandang kiblat, tidak. Bukan maksud gitu, Maksud di sini, yakni ada tangga jikalau kita nak pergi kepada imam, boleh kita pergi walaupun dengan secara kena berpaling belakang kiblat sekalipun. Tu dia kata gitu. Ibaratnya tak ada orang nak jalan mengundur, tak ada mengundur tak ada. Dia mesti jalan ikut straight kan. Naik tangga kan. Nampak berpusing kan. Kalau orang tanya, habis dia semayang kat atas dia bukan kena berpaling dari kiblat lah. Ya sekalipun dia katakan sah. Sebab laluan nak pergi ke imam tu dia kena, sebab dia kena berpaling kiblat, betul tak? Betul lah. Sebab nak pergi ke imam tu nak kena turun kan, kena berpaling kan, kena pusing kan. Walaupun kata begitu pun dia katakan sah juga. Tapi syarat dia apa? Boleh kita tahu kata imam tu pindah rukun, sama ada kita mendengar ataupun kita melihat. Ni masalahnya kena orang tak faham ini. Masalah berpaling kiblat. Kita berpaling kiblat ke Ustaz? Itu tak sah mula lagi. Ni maksud cerita dia. Cerita di sini, dia cerita apa? Jika dengan berpaling daripada kiblat atau membelakanginya kiblat sekalipun. Maksudnya, nak cerita kata tangga tadi tu. Tangga tadi tu, walaupun kita kata dia berpaling dari kiblat. Tangga kan kepusing kan? Mana boleh dia menghadap kiblat kan? Lepas tu ada orang semayang kat atas tu.
Memang dia mana kiblat. Cuma bila nak turun tu, dia kena berpaling pada kiblat lah. Itu maksudnya. Itu dikatakan sah juga semayang dia. Maksudnya semayang orang dekat atas tu dikatakan sah. Tu yang dia dah. Semayang orang yang duduk kat atas tu dikatakan sah. Tu baik. Kita patut bagi azan dulu ke apa? Hello. Tak apa terus ya? Orang rakam kan? Itulah bila pula ada azan dalam Mekah ni kan? Okey baik. Dan jika dikatuk pintunya atau diselak pintunya sekalipun. Apa maksud dikatuk? Ketuk, tutup. Kalau dia faham tutup tu mungkin orang ni dia bukan orang KL ni, mungkin orang luar. Boleh cam situ tu. Saya tak apa lahir HKL. Tapi kita duduk kat negara orang luar. Katuk ni tutup. Orang Kelantan ingat katuk itu ni Dia kata katuk dia takkan tutup. Dia kata katuk. Ya? Orang Kedah cakap tu. Katuk juga Kedah cakap tu juga. Dan ditutup pintu-pintunya. Walaupun kita kata gini. Contoh dalam masjid kan. Kan ada sliding door kan. Lepas tu tutup. Orang tu sebenarnya kat luar. Walaupun dalam tak penuh lagi. Ikutan dia dengan imam tu sah ke tak? Sah. Tapi kalau surau sah ke tak? Surau tidak sah sebab dia bukan hukum masjid. Walaupun surau Jumaat sekalipun. Dia syarat nak kata sah tu mesti kata tanah tu wakaf untuk masjid. Itu sah. Dia kalau tempat ada 1, 2, 3 surau yang saya perasan lah. Contoh surau tempat saya ngajar di Bangi tu. Di surau Ar-Rawdah. Surau Rawdah tu dia ada 2 surau kat Bangi. Rawdah ada 2. Satu dekat Station 8. Apa nama apa lah, taman tak ingat lah. Selalu ngajar memang tiap bulan lah. Nama apa? Seri Bangi Station 8. Surau tu dia punya orang yang wakaf tu dia niatkan jadi masjid tanah tu. Walaupun tidak diiktiraf oleh Jaiz sekalipun. Tapi dihukumkan seperti masjid. Sebab tu kalau saya masuk surau tu dia tulis nama itu iktikaf. Ada sebut nama iktikaf. Begitu juga ada satu tempat di Puchong. Ada satu surau begitu juga. Maka kalau di situ tu hukum macam masjid. Bila kata hukum masjid, kalau orang nak sembahyang kat luar ada sliding door tu tutup kan, sah. Walaupun nama je surau. Tapi tempat kita kena tengok dulu Malaysia. Kalau surau-surau tempat ni, setengah-setengah tu, dia kata surau Jumaat. Surau Jumaat tak mesti kata nak mengesahkan dia jadi masjid. Tidak, tak mesti. Surau Jumaat boleh dibuat sembahyang Jumaat sebab lebih daripada 40 orang. Bukan kata bila kata dia surau Jumaat ni jadi masjid. Tidak. Ini banyak kadang-kadang orang kita salah faham. Contoh dekat tempat saya tu surau Al-Husna Taman Selasih. Kat tempat padang main bola tu. Surau tu dia surau Jumaat. Dan ada orang sembahyang kat luar. Pintu tu dia pintu style macam mana? Dia jenis macam dia boleh buka sekat-sekat, tidak. Dia tutup turun. Dia macam automatik. Dia macam pintu jenis harga mahal je lah. Bila tutup tu pintu tu, orang sembahyang kat luar tu, ikutan dia macam dia nak sah. Lepas tu saya suruh buka. Dia kata apa? Dia kata, buka lah. Dia kata, rugi Ustaz, membazir aircon. Bukan masalah membazir aircon. Allah Akbar. Saya dah cerita hukum. Saya tak ada sayang pun aircon ikutlah. Siapa nak bayar? Ini kita kira hukum. Kita nak bagi orang luar tu sah ikutan dia dengan imam. Lepas tu saya ajar, saya tak disebut kan. Kata, bukan apa Ustaz. Kata, takut aircon rugi Ustaz. Lah. Dengan rugi lah aircon dah ada. Tak ada kena-mengena dengan aircon. Ini bab hukum. Aircon nak dikira pula dah. Dia kira aircon dia kata. Tak. Kita kira tu ikutan dia. Kena buka pintu. Tak apa. Tak apa. Biarlah rugi pun. Takut akhirat tu takut tak sah ke mana.
Mana rugi lagi? Sembahyang tak sah dengan aircon. Tu. Aircon habuan dunia. Hak tak sah ni tu akhirat tu. Tu kena ingat. Banyak kalau tempat-tempat itu kalau ada surau tu kena ingat. Nak sembahyang tu kalau tu kena masuk dalam. Bagi. Kawan tu pun satu juga. Dah tahu dah dalam tak pernah pergi dalam. Dia jenis suka sembahyang kat luar. Ada juga macam ni gitu. Tapi kata ustaz nampak backup. Dia bukan masalah backup. Kita nak cerita kata ikutan dia tu tidak sah kalau kita tutup sliding door tu. Pintu tu. Kalau masjid tak apa. Hukum masjid. Tutup pun tak apa. Tengok dia kata. Ni masjid. Ni hukum masjid. Dan jika dikatuk yang ni ditutup pintunya atau diselak. Diselak ni maksud dikunci. Pintunya sekalipun dikatakan hukumnya sah. Ini dalam masjid. Tapi ada satu kata tak sah. Apa ni tengok. Bersalahan dipakukan dia pintu. Pintu itu tidak dapat lalu. Itu kalau kita contoh kita paku pintu tu. Memang tak bagi masuk terus. Memang bukan tempat laluan. Kalau ada orang sembahyang itu walaupun masjid itu tidak sah. Kalau tutup macam biasa tak tak apa. Kita memang tahu gitu ni makan boleh keluar. Tapi kalau ada satu pintu, ada satu setengah masjid, pintu tu memang tak guna dah. Ada Dia memang kalau ada orang sembahyang kat luar tepi tu, tu jangan hati-hati tu. Dia tak panggil tak dipaku dah. Dia memang terus lock terus dah. Dia macam dah mati terus dah. Tu kalau ada macam tu, kalau dia sembahyang kat luar tu, walaupun masjid, dikatakan tidak sah. Ni kena ingat Faham lagi Ustazah ni? Faham Okey. Qala al-musannif rahimahullah. Dan kelakuan yang kedua. Ini kelakuan yang kedua daripada 4 kelakuan. Jadi kelakuan pertama tadi kena ingat. Imam dan makmum berhimpun di dalam masjid. Tu kena ingat tu kelakuan tadi. Baik, kelakuan kedua pula. Dan kelakuan yang kedua, imam di dalam masjid. Yang ni imam duduk di dalam masjid dan makmum di luar masjid. Satu. Nanti dulu Dan kelakuan yang ketiga, imam di luar masjid dan makmum di dalam masjid. Dua-dua ini, apa dua-dua ini? Dua-dua kelakuan ini, satu hukumnya. Okey, baik. Kita gambarkan masalah dulu. Dia kalau fiqah ni kena gambar masalah dulu. Kalau tak gambar masalah, baca pun tak jadi. Itu fiqah. Kalau tauhid lain. Tauhid ni sambil-sambil nak faham tu dia kena berfikir. Kalau fiqah dia kena faham masalah dulu. Apa nak cerita? Baik, dia nak cerita apa? Masalah kedua ni, kelakuan kedua, kelakuan ketiga. Kelakuan yang kedua, imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Okey. Satu imam dalam masjid. Makmum di luar masjid. Tak apalah. Dia tak ada cerita apa lagi. Dia cerita satu ya. Kemudian yang ketiga apa? Imam di luar masjid. Contoh imam dalam luar masjid. Makmum dalam masjid. Dia tak kata apa lagi. Setakat tu kita faham tu dulu. Tengok. Dia kata apa? Dia kata kedua-dua ni satu hukumnya. Hukumnya sama pada syarat. Mana syarat dia? Dia tak sebut lagi syarat. Depan tu dia sebut syarat. Ni syarat untuk makmum di dalam masjid, imam di luar masjid, ataupun kita kata imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Ni dah ada syarat ni banyak. Syarat dia kena pintu kena terbuka. Ni sebab ada ke ustaz imam tak dalam luar masjid? Ada. Bukan berlaku kat Malaysia sekalipun, tapi dia ada. Mereka penuh, lepas tu dia dekat luar. Tapi dah ada pintu lah. Kalau macam ni contoh ni masjid lepas tu imam kat luar tu. Dia tak sah tu. Kita kata anggap di luar masjid dah. Imam tu kat depan. Tak ada pintu pun nak lalu. Ini dia akan bahas. Dia akan bahas. Kalau dalam masjid tak apa. Kalau dalam pintu imam ada pintu dalam ni, walaupun tutup tak, itu tak apa. Ada pun di luar masjid, dia hukum lah lain. Tengok.
Maka iaitu, ni nak cerita syarat dia. Soh mengikut dengan syarat. Ada syarat pula. Dekat. Apa maksud dekat? Tulis. Jangan jauh ialah 300 hasta lebih kurang. Jadi di antara imam dan makmum, masalah imam di dalam masjid, makmum di luar masjid, ataupun imam dalam masjid, makmum di luar masjid, masalah itu dia kata, jangan lebih daripada 300 hasta, iaitu 135 meter. Satu hasta bersama dengan 0.45. Baik. Lebih kurang, dia kata, lebih kurang. Dan tiada mengapa lebih 3 hasta. Kalau lebih sikit tak apa. Jadi gini, tengok. Jadi contoh makmum dalam masjid. Imam dengan makmum. Dia kena ingatlah. Depan tu nanti akan petang dia beritahu. Imam dengan makmum tu, ataupun makmum dengan imam, di antara makmum dengan imam tu, makmum di luar masjid kan? Kita katakan, jangan lebih 300 hasta. Nak ukur dekat mana? Nak ukur dengan imam ke ataupun nak ukur pada penghujung masjid? Dia ukur dengan di hujung masjid, iaitu soft yang terakhir. Kalau ada soft lah. Kalau tak ada, kena ukur dengan imam je lah. Jadi di soft terakhir, di hujung masjid, di tepi masjid. Di situ kita kira 300 hasta. Iaitu 135 meter. Contoh soft terakhir kat mana? Tak kira lah dalam masjid. Contoh kalau memang ramai penuh hujung masjid, kita kira antara kita dengan luar tu 135 meter. Baik. Ni dikira ukurannya. Dan dikira ukuran itu. Ukurannya nak kira macam mana? Kalau orang tanya. Antara imam dan makmum tu. Daripada tepi masjid. Tulis. Daripada hujung masjid. Yang mengeringi makmum. Pada masalah imam di dalam masjid. Apa maksud mengeringi makmum? Dobit situ. Iaitu sebelah belakang imam. Tulis situ, yakni di sebelah belakang imam. Okey, kita tengok, ni imam. Ni imam. Ni makmum. Makmum kan? Makmum dekat dalam masjid lah. Okey. Kita kira, katakan tu hujung masjid kan? Okey. Orang belakang tu, dia kira ukuran dekat belakang tu dengan makmum depan ni, 300 hasta. Jangan jauh lah. Kita kira kalau contoh belakang lagi. Kalau belakang tu, tepi tu tak sampai 300 hasta kan? Kita kira. Sebab tu kita kadang kena tengok masjid India ke masjid apa kan? Jamik kan? Dia nampak. Kita tahu orang ni sebenarnya kat luar sah ke tak? Kita tengok dulu. Mana sah yang terakhir dalam masjid tu? Kita kira daripada situ sampai kira-kira 300 hasta. Panjang tu. Macam padang bola panjang tu. 130 meter. Kalau lebih sikit 3 hasta, tidak mengapa. Tak apa kan dia kata, kalau lebih sikit tak apa, 3 hasta tak apa. Kalau lebih 3 hasta tak boleh dah lah. Itu pada mazhab Syafi'i kita. Tengok daripada tepi masjid yang mengeringi. Yang mengeringi, yakni sebelah belakang imam. Mengeringi faham tak mengeringi? Kadang orang bahasa Melayu tak faham mengeringi. Mengeringi maksudnya macam mana? Apa maksud mengeringi? Mengeringi dengan menyertai sama ke tak? Menyertai dengan mengeringi sama ke tak? Ni payah juga bahasa Melayu. Saya bukan cikgu BM. Tengok. Mengeringi macam ni. Ni. Kalau menyertai macam ni. Ni menyertai sekali. Kalau mengeringi. Orang follow belakang tu. Atau mengeringi. Nampak tak? Macam orang kereta mewah tu lah. Menteri-menteri tu. Motor nak mengeringi. Tapi duduk belakang lah. Tapi kalau motor kat tepi tu. Kita tak mengeringi. Menyertai. Tapi orang kita bagi mengeringi juga. Mengeringi macam mana? Motor escort boleh duduk depan. Orang belakang
Okey, motor escort depan duk mengiringi. Bukan mengiringi mesti kat belakang. Bahasa Melayu tak kena tu. Tapi bahasa Melayu kita dia dah macam-macam Ha, Faham Mengiringi mesti dia ke belakang sikit. Kalau menyertai sekali. Menyertai biasa sekali. Baik, habis. Dia kalau kita Jawi ni dia kena bahasa Melayu tu dia kena faham betul-betul. Dia tak syarat Okey, siapa nak belajar kitab Jawi bahasa Melayu BM kena A dah tak ada tak ada dia tak ada syarat. Dia tak syarat saya BM pun tak A tapi nak cerita kata dia kena faham betul-betul bahasa tu. Baik, habis. Itu pada masalah imam di dalam masjid dan makmum di luarnya di luar masjid. Satu. Atau daripada tepi masjid. Tepi masjid lagi, hujung masjid lah. Dia tepi masjid je ni, kadang-kadang ni. Itu panggil hujung juga. Panggil hujung tak? Hujung. Panggil hujung. Hujung tak? Nampak tak? Dia panggil tepi tu maksudnya hujung, belakang hujung. Ni pun hujung. Ni hujung. Ni hujung. Tu masuk hujung. Tepi-tepi tu maksudnya hujung. Itu maksudnya tepi dalam kitab kena faham. Tepi masjid macam mana? Kita faham kalau tepi kira-kira kan. Dia panggil hujung juga. Tengok. Atau daripada tepi masjid yang mengeringi imam pada masalah makmum di dalam masjid dan imam di luarnya di luar masjid. Baik, imam kat luar masjid. Kata hujung. Hujung sini dah. Hujung sini. Kita anggap ni hujung lah. Tapi imam tu kat luar masjid. Ni belah depan pula Jangan faham sini Takut kata imam luar masjid, makmum dalam masjid. Imam duduk belakang, makmum duduk depan. Tu tak sah dah. Takut salah faham tu. Sebab tu saya cakap tu. Kena perhati, ni panggil hujung juga. Tapi hujung di sebelah depan. Tulis itu. Ini sebelah di hadapan makmum. Tulis dobit situ. Ni macam ngaji pondok lah ni tulis ni. Orang kuliah Zuhur nak relax. Saya suruh tulis pula dah. Kacau ustaz ni. 11 kali kacau pun. Tengok. Tulis. Yang dikatakan, nanti saya tulis kat mana tu nanti. Atau daripada tepi masjid yang mengeringi imam pada masalah makmum. Yang mengeringi imam tu tulis. Yakni di sebelah di hadapan makmum. Yakni di sebelah hadapan makmum. Hadapan makmum ni sebab imam kan duduk kat depan makmum. Tulislah di sebelah belakang imam. Macam mana sebelah belakang makmum? Dia tak boleh tulis sebelah belakang makmum. Macam mana imam duduk belakang makmum? Tak kena. Habis itu. Ini pada masalah makmum di dalam masjid dan imam di luarnya di luar masjid. Baik. Tengok. Maka tiadalah dikirakan masjid daripada ukuran itu. Apa ukuran itu? Iaitu 300 hasta. Kita tak boleh nak kira 300 hasta. Kerana apa? Kalau dalam masjid, dia tak ada kira dah. Ukuran 300 hasta. Sebab apa? Kerana masjid itu hantaran tempat sembahyang. Kalau dalam masjid, imam dan makmum berhimpun, dia dah tak kira 300 hasta. Lebih pun tak apa. Tapi kalau salah satu makmum keluar ke atau imam kat luar, dia kena kira 300 hasta. Baik, habis itu. Maka, sikit kena ambil tempat stesen yang sampai dah tu. Maka tiada masuk ia masjid tadi. Ia tu kembali pada masjid. Tu Ustazah Ia tu kembali pada masjid. Maka tiada masuk ia masjid di dalam had sekatan. Had tu sekatan lah, had. Masjid itu tak masuk dalam had yang menceraikan antara keduanya, yakni antara imam dan makmum. Baik, apa maksud dia? Maksud dia, kalau dalam masjid, walaupun jauh sekalipun, dia katakan sah, dia tidak menceraikan antara imam dan makmum itu tak boleh cerai. Ikutannya tidak bercerai, walaupun lebih daripada 300 hasta. Sebab apa? Kerana dia
di dalam masjid kedua-duanya. Nampak lagi habis itu. Sebab tu dia kata, maka tiada masuk ia, maka tiada masuklah ia di dalam 300 tadi itu, di dalam had yang menceraikan antara, tidak masuklah ia masjid tadi itu, di dalam sekatan yang menceraikan antara keduanya, iaitu imam dan makmum. Jadi kalau dalam masjid ni, tak ada kira dia tak menceraikan antara 300 hasta tu. Yang menceraikan apabila imam di luar ataupun makmum di luar. Ataupun imam dan makmum tu di luar. Itu akan datang. Habis itu. Kita punya stesen dah sampai. Stesen dah sampai. Tengok masa pun dah sampai. Sampai masa dah. Baik, nanti kita sambung lagi. Dan kelakuan yang keempat, imam dan makmum pada lain daripada masjid. Ni payah sikit. Masalah rumah, masalah apa lagi. Tak kira lah. Selain daripada masjid. Ini dia kaitan ni payah sikit, rumit sikit. Surau, balasah ke mana-mana. Itu kita akan sambung pada bulan hadapan, insya-Allah. Jadi faham semua Alhamdulillah. Sekadar itu saja, tuan-tuan, puan-puan. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم. تقبل يا كريم.